Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar saudara? Doa saya agar anda sihat walafiat. Saya hari ini berada di Batu Pahat. Saya live daripada hotel Pine Tree. Di belakang saya kayu balak saudara. Jangan balak nimpa saya sudahlah. Apa khabar saudara Ibrahim Cik Muda? Doa saya agar anda sihat walafiat. Begitu juga dengan saudara Arnold Jubin. Saudara menuju saya yang ini saya suka sangat menuju alam akhirat. Memang semua kita akan menuju alam akhirat saudara. Jangan risau. Colin Osman, so Ibrahim Cik Muda, so Zamari LC, Kabare ni menuju akhirat ni. You ni orang Jawa dah. Kalau Kabare kau jawab saya waras. Saudara Syarul Azam, saudara Haji Afar, saudara Muhammad Razali. Bagaimana keadaan kedudukan sekarang ini? Puan Hasnah Jaafar. Assalamualaikum Puan. Moga sihat sebab sekarang ni di Terengganu teruk sangat banjir ni. Aminah, Kak Minah. Apa khabar? Ni Kak Minah dia dari Terengganu saja dah. Terengganu tak banjir ke? Kak, Joka, saudara Muhaiza Ehsan, saudara Abu Nems, Marabiah Abdullah. Oh, nama sedap tu. Putra Pujangga. Jadi malam ni saya yang hadir dalam live saya ni yang sedap-sedap namanya ya, saudara Hamzah Hussein, saudara Pok Cham Barudin daripada Shah Alam. Saya berada di Batu Pahat. Batu Pahat lain tak ada tentulah berani gapo sedap saudara. Saudara Puan Intan Zalinda, Yang Maya, Ibrahim Busu, Azlan Yusof, teman-teman yang Fadil Akmal dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. Sebab saya harus memberi laporan juga sebab sahabat kita Rio daripada Universiti Melaya dia hantar kiriman pada saya awal-awal pagi tadi dan tak kerana berhubung dengan laporan COVID-19. Saya nampak gayanya sekarang ni jangkitan COVID-19 hari ini sekarang ialah hari Isnin 1 Mac, iaitu 35 hari lagi kita akan menyambut kehadiran Ramadan Al-Mubarak saudara. Dan hari yang ke-711 virus corona menyerang bumi kita, dan hari ini nampak gayanya sudah ada trend penurunan sebab semalam 24 bukan hari ini, ini laporan semalam ya, 23,100. Cuma keheranan saya melihat tiba-tiba Johor, saya tengok laporan di Johor ni tiba-tiba dia meningkat yang bukan-bukan. Mula-mula 1,885, kemudian naik 1,818 dan semalam 2,367. Kenapa Johor nak kata hujan pun tak hujan sangat di Johor? Ini yang saya katakan kadang-kadang ini laporan ini menimbulkan keraguan pada rakyat. Tapi tak tahulah, bagaimanapun kita mendoakan agar COVID di Johor ini dapat berkurangan dan tidak terus merebak. Sebab saya sekarang ada Johor seriau juga habis. Baik, saya terima kasih saudara Rio atas kiriman laporan COVID-19. Saudara, e-commerce saya tak buat hari ini sebab sepanjang live ini cuma saya nak menyertakan sedikit tentang naluri kehidupan saudara. Dalam naluri kehidupan kita daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW menyatakan semua hak itu pasti akan dipenuhi, iaitu dibalas pada hari kiamat kelak saudara. Hingga kambing bertanduk pun akan dituntut untuk dibalas oleh kambing yang tidak bertanduk. Ini hadis riwayat Muslim saudara. Ya, ini kemudian hal pula jumping pula saya punya komputer ni, sekejap tak ada sekejap tak ada saudara. Baik saudara. Dan ini perbuatan dilakukan oleh seorang tidak akan pernah luput dari pengawasan Allah SWT. Setiap kebaikan akan dibalas dengan kebaikan darinya jua, dan setiap kesalahan dilakukan oleh seseorang Allah tidak akan membiarkannya begitu saja berlalu. Semuanya perlu ditebus saudara. Kezaliman yang tidak selesai semasa di dunia tidak akan mendapat kemaafan dan balasan di akhirat saudara. Jadi ia akan terus berlanjutan. Jika kezaliman dilakukan kepada haiwan sekalipun, ia akan diadili. Itulah ini cara murninya Allah mempertimbangkan setiap kesalahan kita. Adil saudara. Berusahalah sebab kita orang Muslim, berusahalah untuk menjaga hak orang lain untuk menjadi tanggungjawab kita. Jadi saudara, tunaikanlah amanah dan tanggungjawab yang diberi kepada kita yang merupakan hak orang lain, terutama kepada
orang yang menuntutnya. Jangan sesekali berlaku zalim dengan menafikan hak mereka. Itu naluri kehidupan. Kita masuk juga sedikit tentang mutiara kata. Kiriman sahabat saya, saudara Hibir Hasan, Cikgu Pencin. Apa khabar Bil? Saya dari Batu Pahat Bil. Kata Cikgu Hibir, orang yang berhasrat mendapatkan keunggulan seharusnya berusaha keras untuk mendapatkannya dalam dirinya. Jadi kalau dalam dirinya tidak ada keunggulan, maka tak akan berjaya. So artinya everything, macam selalu Inggeris mengatakan charity begin from home. Itu perlu dilakukan saudara ya. Jadi kalau kita nak berjaya, pastikan dalam jiwa kita, diri kita, itu yang paling penting. Baik saudara. Seperti biasa, salam impian moratorium dan kumpulan wang semalam kerja. Saya sebenarnya bila menyebut soal kumpulan wang semalam kerja ni, hari ini saya cukup kecewa sebab Parlimen sudah pun bersidang dan kemarin sewaktu saya keluar dari hotel di Sekijang, saya bertemu dengan dua orang ahli Parlimen, iaitu Ryan daripada Jelutong yang selalu biasalah tu, yang tak Luntung dan Jelutong, bersama-sama dengan Ram Kapal Singh. Bila saya berjumpa berbual seketika, saya selalu katakan bahawa dalam politik ni saya tidak ada batas pergaulan, semua kawan. Saya cakap dengan Ryan seperti YB, sidang Parlimen kali ini tolonglah perjuangkan untuk warga rakyat yang terkesan untuk mendapatkan pengeluaran wang semalam kerja. Memang anak harum betul lah budak ni, kata. Tak boleh pakailah DAP ni. Sekupang tak boleh pakai. Ya berjanji dengan saya. Ram Kapasi pun anak hal lah pada saya. Ram Kapasi kepada geram betul. Dia janji saya, I will fight. Allah. Cakap tak sebab fikir. Saya kecewa sebab sepanjang persidangan hari ini saya cuba mendengar, meneliti wakil-wakil rakyat kita yang hadir di Parlimen. Sebab hari ini hari pertama. Sepatutnya mereka memperjuangkan soal kumpulan wang semalam kerja dan sebagainya. Memang anak harum lah. Nak sebut anaknya itu janganlah harum lah bahasa saya. Faham-faham lah saya. Jelutong ni nipu dia. Dia berjanji dengan saya geram. Saya kalau saya peduli apa? What do I care? Sebab you lafazkan pada saya, you mesti kotakan. Begitu juga saya kata Yang Muhammad, saya menghormati beliau sebagai ahli Parlimen. Jadi Muhammad ingat tak waktu pembelian vaksin dulu, ada Pfizer mengatakan vaksin ini hendaklah disimpan di bawah suhu 70 darjah Celsius. Itu kalau dia kurang daripada atas daripada 70 darjah Celsius, maka vaksin itu akan jadi racun. Pun tak bercakap pun. Jadi dia orang ni saudara, yang dia cakap lain. Jadi akhirnya Jelutong tu itulah keadaan saudara. Jadi jangan tanya saya lah tentang wakil rakyat ahli Parlimen dan UMNO. Memang menyakitkan hati saya. Kalau saya jumpa dia orang sepanjang dekat Johor ni pun saya cakap, apa ni Obi? You lupa tentang wakil rakyat. Dia nak kempen ni. Memang kena sambung dengan saya kalau jumpa. Kadang-kadang saya geram lah saya. Sebab mereka berupaya, mereka dalam keadaan yang sepatutnya bercakap soal itu. Saya dengar macam mana orang kata kalau Kasimuddin tak izinkan, susah lah dan sebagainya. Jadi apa ni saya kata? Rakyat mengelupu dalam kehidupan yang tenat. Korang bermain politik. Ini yang saya marah sebenarnya. Memang dapatan saya sepanjang saya berada di Johor ni, rakyat Johor pun tengah marah. Konon-kononnya Abah perhatiin Johor. Perhatiin apa? Benda kalau rakyat tak dapat, duit pun tak dapat. I really cannot brain lah you guys sebagai pemimpin. Geram saya saudara. Bukan saya berjuang ini bukan untuk nama, tapi kerana yang memperjuangkan soal kumpulan wang semalam pekerja ini idea cetusannya daripada Sri Najib yang diperjuangkan oleh UMNO, pemuda UMNO, maka dianggap pekan ini untuk mencari populariti UMNO. Ini yang saya marah. Kita bukan kita menyantuni masalah kumpulan semalam pekerja ini untuk mencari populariti. Sebab kita faham masalah rakyat. UMNO amat memahami masalah rakyat. Tapi mereka begitulah keadaannya. Terjerit-jeritlah Presiden UMNO, terjerit-jeritlah Ketua Pemuda UMNO. Bagai nak gerak. Betul lah kali Kasimuddin boleh bercakap pula di Johor ni. Saya geram lah. Nasib baik saya tak ada. Kalau saya ada telur busuk, saya paling ke muka dia. Bila dia kata kita sepanjang saya jadi Perdana Menteri saya lah yang mengusahakan untuk mengeluarkan wang semalam kerja. Alamak, jangan membohong. Belajarlah untuk tidak berbohong. Yang muda-muda mencadangkan penggunaan wang semalam kerja itu adalah Datuk Najib. Betul, beliau sebagai Perdana Menteri beliau mengizinkan. Itu tidak dinafikan. Tapi bukanlah beliau prihatin nak buat. Tidak. Ini saya perlu perjelaskan saya. Begitu juga saya dengar apabila dia mengatakan bahawa zaman dia lah maku hutang Felda diusahakan sebab aduh, minum sikit. Saya batuk. Saya geram ni.
apabila dia mengatakan bahawa apa ini Felda ni hutang, Pakatan Harapan lah dengan Perikatan Nasional lah yang menyelesaikan melangsaikan hutang, UMNO ni ke pandai berhutang dia. Saya tadi duduk bersama dengan Tan Sri Ishak Samad. Kalau saudara tengok live saya siang tadi, saya bersama dengan Tan Sri Ishak Samad, saya bersama dengan Datuk Lokman. Saya berbual dengan beliau, saya tanya Tan Sri, boleh dekat explain dekat saya. Dia kata perancangan untuk pelupusan hutang warga Felda ini berlaku zaman sebelum tu lagi. Dah ada semua online. Jadi siapa yang kebetulan jadi Perdana Menteri, siapa yang jadi menjaga mercu kejayaan negara, maka dialah yang ni dapat nama. Tapi kita tak bising pun nak katakan ini nak usaha UMNO, tidak saudara. Tapi jangan lupa saudara, di Johor ni ada juga kawasan waktu Tan Sri Muda jadi Menteri Besar, kawasan petani Felda kononnya nak dibangun dengan kawasan perumahan Bukit Cahaya, tak silap saya. Cahaya baru. Akhirnya meninggalkan warga Felda dalam keadaan yang kepabuan dan sebagainya. Ini yang saya dengar lah saya. Saya bukan nak tuduh. Tapi itu warga Johor tidak boleh lupa benda itu. Jadi janganlah kamu mengamalkan seolah sikap kamu you are the fighter, sedangkan waktu yang sama Tuhan aja yang tahu. Malah Saudara Dian Shah, saya juga kecewa sangat dengan gelagat ahli parlimen yang tak sentuhi masalah rakyat yang terkesan akibat daripada pandemik. Betul Saudara Dian Shah, saya kecewa sangat-sangat. Tapi nak buat macam mana? Tunggu masa anda bila rakyat mengajar anda. Saya dah bagi tahu dulu, kalau kemarahan rakyat ini akhirnya dia tendam mereka. Tapi tak apa Saudara, saya lupakan dulu masalah tentang COVID-19, soal Pulau Semalam Kerja ya. Kita santuni kata Pak Nazir. Sebab tajuk malam ini rumah siap. Pahat masih berbunyi lagi Saudara. Kata Pak Nazir, pukul padi ke dalam tong, penat tak sangga, tapi dah lali. Pemimpin menjadi pakar kelentong, menyangka warga bodoh tuli. Pak Nazir dari Perlis kemudian mengatakan pemimpin ni menjadi pakar kelentong ni, dia ingat warga bodoh tuli. Tong tu dibuat dari kayu, saya letak dalam layar tempat membanting padi. Itu Pak Nazir dia harus memberi penjelasan apa yang dimaksudkan. Pukul padi ke dalam tong, penat tak sangga, tapi dah lali. Pemimpin menjadi pakar kelentong, menyangka warga bodoh dan tuli. Bukan saya kata, ini tulisan daripada Pak Nazir di Perlis tu. Kemudian kata Pak Nazir lagi, mawar dipetik di pagi hari, pemetiknya segak si anak dara. Oportunis politik tidak sedarkan diri, masih berlagak, dialah wira. Bukan saya kata, itu Pak Nazir sendiri yang menghantar kiriman pada saya melalui pantunnya. Terima kasih Pak Nazir. Memanglah orang Melayu ni kalau dia menegur ni dengan cara pantun, dalam seloka. Bukan orang Melayu ni maki hamun. Saya pun tak nak maki hamun. Cuma yang tadi dua ahli parlimen tadi memang saya kata anak haru biru lah dia orang. Baik, saya terima kasih Pak Nazir. Saya juga menerima kiriman pantun daripada Saudara Nordin Malik yang sedang berusaha membentuk anak-anak muda dalam sektor pertanian. Saya harap beliau berjaya lah dengan agro-nya. Kata Saudara Nordin Malik, pagi-pagi ke Tanjung Karang berkain sarung, beg dikalas. Pendapatan rakyat makin berkurang, wabak COVID, rezeki terjejas. Dan beliau sebagai anak muda belum menghayati keadaannya. Beliau katanya lagi, kalau membeli kelambu Cina, beli bersama semua langsir. Sudah ditimpa berbagai bencana, pantai timur dilanda banjir. Memang itulah keadaan saudara. Dan kita masuk sekarang ini segmen Gedung Ilmu, saudara. Kerana warga dahulu mengingatkan supaya pemimpin kita hendaklah sentiasa memegang syarak dan adat, mesti menjaga kemurnian sikap. Pemimpin didambakan oleh bangsa dan warga adalah pemimpin yang harum. Warga kita terdahulu mengharapkan hadirnya pemimpin hari ini dan akan datang adalah pemimpin yang jenis harum. Kerana menjadi pemimpin namanya harum, tuahnya nampak, maruah tercium, hatinya bersih, muka tersenyum, yang baik dimakan, yang halal diminum, petua dipegang, amanah dikulung, dijadikan pemimpin membawa harum. Dijadikan tua, ianya maklum, menjadi induk, ianya elok, menjadi teladan, ia sepadan, menjadi contoh, ia senonoh, bila dipakai, ia sesuai, bila diangkat, ianya tepat, bila diikut, ianya patut. Kita sambung lagi malam esok, kiriman daripada celipan daripada buku tentang pemimpin dalam
kehendak warga bangsa Melayu terdahulu. Yang diharapkan warga adil pemimpin ini. Terima kasih Tan Sri Johan Jaafar atas kiriman buku yang begitu bernilai pada saya. Baik saudara, sebelum saya meneruskan ini, saya perlu memberi peringatan kepada mereka yang menyunting semula live saya ini, maka anda harus berhati-hati. Saya tidak akan bertanggungjawab atas sebarang suntingan yang anda lakukan, kerana saya tidak berkemampuan untuk memantau atau menyemak sebarang persuntingan yang anda lakukan. Anda nak buat, terpulang, saya tak marah. Saya takkan take anda to the court. Tapi kalau anda melakukan kesilapan dari segi undang-undang, court juga anda pergi. Dan saudara yang menghantar komen juga, gunakanlah bahasa yang baik. Ingat saudara, kita adalah warga cinta damai. Kita menyantuni setiap isu, sama ada politik, isu ekonomi dan sebagainya, secara orang Melayu saudara. Sebab itu saya mengamalkan pendekatan politik adalah pendekatan yang harmonis. Saudara, dan dalam waktu yang sama, ini adalah pencerahan politik. Daripada pembacaan saya, daripada kiriman kawan-kawan, daripada perbualan saya dengan teman-teman. Dan kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Selesai masalah. Tapi kalau saya nak dengar cakap saya je yang betul, anda tak boleh tidur, saya adalah seorang detektor. Ataupun anda saja betul, saya tak betul, maka saya tak boleh tidur, anda seorang detektor. Itulah keadaannya. Jadi kita sama-sama kita mesti berprinsip, we must agree to disagree. Saudara? Baik saudara. Kabarnya kita kalah di Perancis. Saya agak, yang ini meranjatkan saya dalam tulipan. Saya berdoakan ini tak benar. Tapi kalau ini benar, saya nak bertanya Menteri Luar ni buat apa? Ini masalahnya, kita punya Menteri Luar kita, saudara Saifuddin Abdullah. Kali kedua je Menteri Luar, memang tak boleh pakailah budak ni. Menteri apa benda ni, saya harap Datuk ni Ahmad Datuk Ismail Sabri tak payah lantik lagi lah. Kita kalah. Malu kan, kita kalah dengan tuntutan pewaris Maharaja Sulu. Dan kita terpaksa membayar sampai 52 bilion. This is not small money. Kenapa kita kalah? Sama juga benda berlaku waktu zaman Pulau Batu Putih. Saat Pulau Batu Putih, kita nak bangkitkan balik, kita nak berjuang Pulau Batu Putih. Ini soal sovereignty kita, soal maruah kita. Our sovereignty, kita punya hak. Akhirnya, apa kata Tuan Mahathir? Tak. Akhirnya kita kalah, Pulau Batu Putih terbang pada Singapura. Dan sekarang ini, apa yang berlaku, Saifuddin tak hantar lawyer pun. Perbicaraan yang dilakukan di Perancis, tidak ada lawyer bagi pihak kerajaan Malaysia. You sebagai Menteri Luar buat apa? What type of minister you are? Resign lah. Bangang punya menteri yang macam ni. Bagi saya minta maaf lah. Saya geram. Apa? Sebab dia Menteri Luar, dia harus melihat semua ini. Mesti ada informasinya dapat. Tapi bila keluar, Mahkamah Timbang Tara di Perancis telah pun menjatuhkan hukuman, Malaysia kena membayar sejumlah 62 bilion kepada waris terakhir Sultan Sulu. Soalnya sekarang kita tahu antara kita dengan Sultan Sulu ni dari dulu lagi memang kita ada membuat bayaran. Sebab itu perjanjian pada tahun tak silap tahun 1878 antara Sultan Sulu dengan Sabah. Jadi jumlah bayarannya lah sebanyak 5,000 lebih lah macam tu setahun. Dan kita hentikan RM5,300 setahun yang diberi pada waris Sultan Sulu. Tapi masalahnya tiba-tiba selepas peristiwa di Lahad Datu terhenti. You sebagai Menteri Luar, what have you done? Itu yang saya katakan, kenapa tidak disantuni masalah ini? Ini berhubungan masalah orang punya sovereignty, orang punya harga diri. Saya rasa ini kegagalan kali kedua Menteri Luar Negeri. Saya rasa saya letakkan kesalahan because you are the head there. Memang saya tahu ada test itu, test ini. Tak tahulah saya. Ini beliau bukan datang daripada UMNO. Dulu ialah orang UMNO, tapi sekarang ni orang daripada Perikatan Nasional. Geram saya. So saya kata tak boleh pakailah dia orang ni. Dan saudara, saya dapat tahu, saya tengok tadi, memang saya agak terkesan bila tengok Kak Lah. Saya panggil dia Kak Lah, ahli Parlimen Rantau Panjang, Datuk Zailah. Itu PAS. Walaupun dia ahli PAS, tapi saya tengok dia naik bot, dia mengantar makanan. Saya nampak itu di kawasan dia. Rakyat yang terkesan daripada banjir itu sampai dekat dada airnya tu. Allah kena sikit Allah PAS. Allah. Jadi saya rasa memang kalau orang baik kena kata baik.
Jangan kita kata baik kalah antara orangnya yang saya hormati. Orangnya berjurus dan sebagainya. Jadi dalam keadaan begini, cuma saya juga berterima kasih pada Presiden UMNO. Beliau telah pun mengarahkan semua warga UMNO yang datang ke Johor untuk berkempen diarahkan pulang ke kawasan, ke negeri Kelantan dan Terengganu. Bukan semua saya. Mereka yang berasal dari Kelantan dan juga daripada Terengganu diarahkan pulang untuk menyantuni masalah mangsa banjir. Itu cara keprihatinan UMNO. Politik juga. Jadi rakyat itu disantuni juga. Dan banyaklah bentukan atau bantuan-bantuan yang ala kadar yang termampu dilakukan oleh UMNO. Itu di Terengganu. Dan hari ini saya bersiaran dari Batu Pahat, tentulah bersama dengan rakan saya. Rakan saya, kami orang veteran. Sahabat saya Tuan Haji Siam Kasrin. Ini veteran UMNO Batu Pahat. Saya Batu Pahat ni terkenal dengan dia punya berani kam. Tapi tak melekatlah saya dengan Tuan Haji Kasrin ni sebab beliau orang veteran. Saya dah tengok, apa khabar Tuan Haji? Alhamdulillah. Bagi sepatah dua kata Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sikit dekat Haji, orang tak dengar tadi Haji. Ya. Cakap apa Haji nak cakap apa pun Haji. Saya bagi ruang pada Haji bercakap. Selamat malam kepada para pendengar, pelayar. Ya. Pada malam ini saya bersama dengan Datuk Seri Amir Hijaz. Kamal Amir, ya. Amir, Nama Amir Hijaz. Amir Hijaz, Ben. Alhamdulillah. Saya rasa bangga dah dapat bersama Datuk Seri pada malam ni. Ya. Kerana selalu saya dapat cakap melalui telefonnya. Ya. Cara bersemuka. Dan sama-sama saya veteran UMNO Batu Pahat. Ada 5 orang di dalam bahasa. Ada ya? Masih tak tunjuk gambar dia. Yang tadi okey, nampak gambar. Haji ceritalah siapa tu Haji. Yang lawa tu siapa Haji? Nampak betul bukan macam veteran tu? Semua lawa semua. Okey. Walaupun dah ada. Ya. Walaupun dah ada apa Haji? Walaupun dah berusia lebih daripada okey. Ya, tu dia 1 2. Apa khabar puan? Puan senyumlah sikit. Senyum. Ya. Yang sebelah kanan dia tu Jamalia. Ya. Ni semua pandai masak beragam lah ni. Boleh. Ya ni. Ini Zahra. Zahra ni daripada bekas pegawai kemas. Betul tak? Dah bersara dah. Isteri tu Haji bukan? Bukan. Kekasih kot. Jangan kekasih gelap tu Haji dalam umur begini Haji. Yang ni Haji? Ini Anissa. Daripada Don Rengit. Ini Cik Rosli. Okey. Pun veteran juga. Tapi tak nampak macam veteran, nampak muda belia lah. Dia ke kampung sana. Cik Rosli, saya nampak Cik Rosli ni macam ni rasa macam ketua muda lah nampak. Badan segak lagi, bergaya. Itulah kita ni orang veteran ni Tuan Haji, kita tahu macam mana pemakanan kita. Tak kira Cik Rosli kan. Baik, saya bersama dengan veteran Batu Pahat. Kita akan membicarakan ada beberapa perkara. Saudara pertama sekali hari ini Barisan Nasional telah melancarkan ikhtiar, itu 5 perkara yang dilancarkan oleh Yang Berhormat Datuk Menteri Besar. Saudara, jadi permasalahannya pertama untuk menangani impak COVID, memulihkan ekonomi, pembangunan sosioekonomi dan komprehensif, menggarap ekonomi masa depan dan mengangkat budaya politik bermomokan. Dan Datuk Seri Presiden UMNO pun bekerjalah dalam kesibukan dari Parlimen. Dia berturun ke Johor Bahru untuk melancarkan bersama-sama dengan Datuk Mak Hassan melancarkan dia panggil ikhtiar Barisan Nasional Johor. Kita tak pakai manifesto, sebab kalau sebut manifesto ni nanti orang kata ini bukan kitab suci, cukuplah rakyat ditipu dengan manifesto. Nanti akhirnya rakyat letak pistol dekat kepala, baru kita tahu. Jadi sekarang saya nak tanya, sebab kadang ni saya nak tanya dengan Tuan Haji, apa pandangan Tuan Haji bila Abah kata dia prihatin dengan Johor, dia tak sayang Johor, dia prihatin. Sila Haji sebagai orang veteran. Ji, buka propeng Ji, jangan risau Ji. Orang tak nampak je. Kurang kecakan tu.
mengenai Abah ni, yang kata dia sayang Johor, saya rasa banyak perkara lah yang boleh orang Johor sendiri pertikaikan dia lah. Ya, ya. Terutama sekali dengan apa ni, pajakan apa ni, Tanah di Pontian? Tanah untuk apa ni, Tadan Ais. Oh, ya. Setengah Pontian tu. Setengah Pontian. Lebih daripada apa 20,000 hektar. Hektar. Hektar bukan hektar. Ya. Itu satu apa ni yang keadaan yang paling sedih lah bagi orang apa ni, orang Johor. Ya, ya. Yang keduanya, saya pula masa teringat masa Abah jadi Menteri Besar Johor, Ya, ya, ya. dana Johor, orang UMNO banyak yang jadi langsung. Oh, dana Johor ya? Dana Johor. Oh, ramai. Ramai. Saya sendiri ambil 100,000, hutang jadi 180,000. Oh, Saudara, inilah apa, sebab itu saya perlu berjumpa dengan veteran UMNO sebab mereka berkesempatan waktu era kepimpinan negeri Johor ini dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin. Jadi apa macam apa Tuan Haji ini Tuan Haji Syam Kasrim ni, dia masa itu Tuan Haji sebagai apa? Dalam pemuda je. Dalam pemuda ya. Pemuda di sini Datuk Fahad, kalau tak silap saya zaman siapa tu. Masa arwah Abu Bakar Dewa. Ya. Ni anak buah Datuk Abu Bakar Dewa ni. So jadi apa, Datuk Tuan Haji ni dia dapat melihat kepincangan macam mana kononnya diwujudkan dana tu untuk rakyat Johor, tapi akhirnya derita yang kuterima sepanjang hayat. Tak gitu kan? Saya sudah ceritakan lagi tadi. Banyaklah dari cara apa ni, cara pentadbiran dia macam apa ni, yang dekat Ya. Saya pun tak boleh nak cakap lah pasal menyentuh masa tu pun dia sebagai pembina peringkat negeri. Ya. Watak kata Tak, tadi kita kena berani bercakap. Kalau walaupun waktu itu dia sebagai UMNO, kalau tak betul kita cakap tak betul. Kalau macam Hasni buat tak betul, kita cakap tak betul. Watak kata siapa tu, ahli parlimen dekat Dewan tu. Saifuddin Nasution. Yang dia tak jual apa ni, Angin. Dengan tanah kubur. Dengan tanah. Betul ke tu? Itu betul ke? Saudara, sebenarnya ini bukan kenyataan saya, saudara. Ini adalah kenyataan warga Johor. Warga Johor yang berada di era kepimpinan Tan Sri waktu beliau jadi Menteri Besar. Ini bukan saya cakap, beliau adalah veteran. Tuan Haji Syam Kasrim ini ahli UMNO, veteran dan waktu itu dah mengalami menjalani kehidupan daripada zaman Ketua Pergerakan Pemuda, kemudian di peringkat bahagian sama-sama memimpin negeri. Sebab tu dia pun malu-malu lah, sebab dia kata waktu itu Tan Sri Muhyiddin jadi ahli UMNO. Saya katakan kita tak ambil peduli sama ada kau ahli UMNO, sebab saya kata yang suci itu UMNO, bukan orang. Inilah yang merosakkan UMNO. Kadang-kadang kalau ada pemimpin yang meletakkan dirinya tidak lain tak bukan hanya untuk tambolok dia saja, untuk membesarkan punggung bini dia saja. Saya marah betul sebenarnya. Akhirnya UMNO jadi mangsa. Kita sebagai veteran ni kita kecewa melihat pemimpin yang sebegini. Kita mahu mereka berkhidmat parti, tapi apabila saya berjumpa dengan calon-calon yang baru ni, lain eranya. Boleh Tuan Haji cerita sikit lagi. Maksudnya calon ni. Calon-calon kita yang baru ni. InsyaAllah lah calon yang ada, yang apa ni, Datuk Hasni sebagai Menteri Besar Pengurusi Perhubungan Johor, pilih sebagai calon pada PRN yang ke-15 ni. Johor. InsyaAllah lah mereka kebanyakan keterampilan yang mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah rakyat. Jadi saya tak nampak lah, terutama sekali tak adalah wakil-wakil rakyat yang lama-lama dah berusia lebih daripada 70 tahun membalas tanggungjawab. Tak macam dulu-dulu lah ya. Macam dulu-dulu. Jadi adalah perubahan secara tak kata drastik, tapi ada perubahan yang ketara. Ya. Kalau dulu-dulu tu selagi tak diumpil, selagi tu tak lekang ya. Sampai 5-6 penggal. 5-6 penggal. Sekarang tak adalah begitu, alhamdulillah. Kita mengharapkan anak muda, kehadiran pemimpin muda, macam saya bertemu tadi semalam kemarin, saya nampak bahawa
kita UMNO sudah melalui satu fasa islah kepimpinan, iaitu satu reform di mana kita membuat perubahan yang begitu utara, dan ini adalah proses penyerahan kuasa daripada yang matang-matang ini. Dapat kita ni sebagai orang veteran ni kita memberi pada anak-anak muda untuk mereka meneruskan perjuangan membela agama, bangsa dan tanah air. Dan kita yang ada sini sepatutnya dia penasihat lah. Sebab itu kadang-kadang saya marah juga. Sebab itu saya dengar, sebab itu saya katakan bila rumah siap Pak berbunyi, ada juga pimpinan yang tak dapat jadi calon, dah mula merunguk sana merunguk sini. Saya kata masa kamu bertanding tu boleh, kamu suruh orang sokong kamu bagai naga, orang angkat kamu, julang kamu. Tapi bila masa orang pula, kamu pula nak marah, nak ambil hati. Apakah jawatan ini semua hidup? Ini bukan heritage untuk family. Ini adalah perjuangan. Jawatan dalam UMNO, jawatan dalam sebagai wakil rakyat, bukannya untuk kamu jadikan harta pusaka. Jawatan ini adalah mandat rakyat. Sebab itu 2 pilihan raya lepas tu rakyat telah menunjukkan kebencian mereka terhadap pemimpin yang tak sudah meletakkan kepentingan diri. Akhirnya kita juga yang jadi masalah. Sekarang ni saya haraplah dengan pemimpin yang baru ini, semua perkara itu tidak berlaku lagi, mudah-mudahan. InsyaAllah. Saya katakan sebab saya nampak bila saya berpeluang berjumpa dengan calon-calon yang bertanding, saya cakap, you kena berjanji. You kena membuat aku janji, bukan dengan saya. Aku janji dengan kawasan you, rakyat you, bahawa you pertama sekali tidak akan mengabaikan mereka sepanjang anda menjadi wakil rakyat. Kalau tidak, lunyai. Saya kata sebab saya dah ambil nombor telefon orang tu, lunyai saya kerjakan nanti. Sebab kali ini kita tak mahu lagi pimpinan khususnya daripada UMNO tahun pertama, macam saya kata semalam 2 malam dulu lah, tahun pertama alhamdulillah, telefon petang berdering tu angkat. Masuk tahun kedua mula long line, masuk tahun ketiga dah ke laut dah, telefon masuk air. Masuk keempat kata capak ke muka je lah. Itu yang berlaku. Sebab itu akhirnya rakyat meluat dengan pemimpin sebegini. Jadi kita mengharapkan you sebagai hamba rakyat, you bukan sebagai orang yang perlu dihormati. You ada slave of the people. Sebab rakyat meletak you sebagai calon untuk berjuang, khususnya untuk Dewan Negeri ini, untuk berjuang kehidupan rakyat di Dewan Negeri. Macam mana pandangan Tuan Haji? Harapan saya begitu juga lah, sama dengan Datuk Seri je lah. Supaya wakil rakyat yang dipilih nanti, terutama sekali daripada Barisan Nasional, dapat menggalas tanggungjawab dengan lebih dedikasi. Dapat memenuhi aspirasi rakyat yang perlukan pembelaan yang lebih itulah daripada masa-masa yang lalu. Dan yang paling penting sekali saya melihat bahawa elakkan politik. Politiknya apa? Kita bermain politik ni, politiknya matlamatnya perjuangan rakyat. Matlamat politik ini supaya dapat membela rakyat. Tapi bila ada politiking, kita saling menjatuh antara satu sama lain. Macam sekarang ni kita pula kadang terpengaruh dengan orang bercakap kluster mahkamah apa semua, kita enggih pula. Saya kalau kata begitu, saya kata tangguhlah masa korang nanti, korang lebih teruk dari klusternya. Sebab saya lihat ada ni apa ini, tak pasal-pasal Presiden UMNO dok balun bagai naga. Apa cerita ni? Saya kata dia masih lagi dalam perbicaraan, jangan jadi hakim. So we are not the judge. Kita ni rule of law. Biarlah mahkamah menentukan, biarlah perbicaraan apa semua. Tiba-tiba kluster mahkamah 24 penyamun. Kau tak kena saman dah cukup baik dah, saya kata. Sepatutnya kalau saya Datuk Najib, saya jadi Datuk Zahid, saya dah saman dah. Tapi kabarnya Datuk Zahid akan undang-undang. Ya, Ji? Ya. Malam saya baca dekat Facebook ni. Ya. Saya dah mula ambil tindakan. Apa perasaan Haji sebagai orang veteran? Saya sebagai seorang veteran rasa syukur kerana kita lebih tegas. Untuk ambil tindakan. Kita tak membiarkan sebarang fitnah berlangsung. Ya. Datuk Seri Presiden, dengar Datuk Seri Presiden. Ini Datuk Seri Presiden ini pandangan orang veteran daripada Batu Pahat. Dia bangga bahawa Datuk Seri Presiden ambil tindakan. Barulah ketegasan. Jangan sekadar angkat sumpah je Datuk Seri Presiden. Go to the court. Saman betul-betul. Barulah kita dah ada bermaruah. Apa takut sangat? Kutit ahli-ahli punya ini yuran untuk bayar duit lawyer pada ada masalah. Saya rasa ahli-ahli UMNO pasti akan bayar demi maruah martabat UMNO ni. So rakyat ini veteran cakap macam mana Ji? Betul. Jadi harapan kita supaya proses perundangan itu dapat berjalan dengan lebih telus. Jangan ada pilih kasih, ada itu, ada ini kan. Kita negara rule of law.
Dan kita tak campur urusan apa mahkamah. Saya terima kasih pada Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri, tak campur. Okey, alhamdulillah. Do not get involved. Jangan kotorkan, jangan cemarkan tangan anda sebagai Perdana Menteri dengan kekotoran dengan perkara-perkara yang mencakupi urusan mahkamah. Let the court decide by itself. Biarlah makin apa semua itu menentukan. Kita rule of law. Jadi dalam keadaan. Okey, Ji, saya nak tanya, laporan saya dapat daripada 56 kursi Dewan Undangan Negeri di Negeri Johor. Ni saya baru pergi Lebanon kawasan. Tentulah Haji sebagai orang veteran dapat juga ni laporan dari kawan-kawan yang lain. Bagaimana kedudukannya, Haji? Ikut pengamatan saya lah. Ya. InsyaAllah kita dapat 2/3 lah. Dapat 2/3 ya? InsyaAllah dapat 2/3. Tapi dengan syarat ahli-ahli UMNO dengan bekerja keras lah. Dan untuk itu, veteran telah berperanan bergerak lebih awal sebelum pengumuman pembubaran Dewan Undangan Negeri Johor di bawah Datuk Osman Desa, peringkat kebangsaan, dan Datuk Osman Jais di peringkat Negeri Johor. Okey. Jadi saya pun di peringkat Parlimen Batu Pahat lebih daripada 5 bulan telah bergerak ke kawasan dalam Parlimen Batu Pahat bagi memastikan pengundi-pengundi lama ni, orang lama ni mengajak anak cucu mereka, keluarga mereka terus menyokong Barisan Nasional pada pilihan raya Negeri Johor kali ini. Jadi kali ini Tuan Haji nampak bahawa ini ketetapan ataupun isi hati orang lama lah, pengundi-pengundi lama, pengundi-pengundi veteran, bukan pengundi anak muda. Kita akan masuk semalam lagi ya. Pengundi veteran ni nampaknya tak goyah lah dengan parti kita ya. InsyaAllah kita pengundi veteran tetap dengan PN. Okey Tuan Haji, saya nak tanya juga, apa pandangan you tentang parti muda Tuan Haji? Ini umur 18 tahun ni. Parti muda ni, pengundi muda ke parti muda? Parti muda. Parti muda. Parti muda. Parti muda. Parti belia lah tengoknya. Parti muda ni saya memang macam tak ada hala tuju. Ya. Yang saya nampak memang tak ada hala tuju. Jadi seeloknya pengundi muda jangan terpengaruh dengan parti muda. Nah, saya lihat bukan pasal apa, belum apa-apa lagi dah rasa orang, kalau orang Kedah dia panggil merak. Belum apa-apa dah merak. Sebab waktu saya ingat lagi waktu dia berucap bersama-sama dengan Datuk Anwar Ibrahim, bersama dengan Lim Guat Eng, bersama dengan Mat Sabu di Johor Bahru, dia kata bahawa kalaulah berlaku pertandingan antara calon-calon muda dengan anggota daripada parti, daripada keadilan, maka kita akan tentu biarlah rakyat menentukan. Saya kata itu kenyataan yang kurang biadab tu, sebab you mengharapkan sokongan, you berjumpa dengan Anwar Ibrahim, tiba-tiba di hadapan ramai macam begini, you tempeling muka Anwar. Saya nampak anak-anak muda ni sekarang ni, apakah itu budayanya? Budaya yang tidak menghormati yang tua, sedangkan kita mengamalkan yang tua menyayangi yang muda menghormati yang tua. Tak gitu je? Jangan. Sepatutnya begitulah. Anak-anak muda ni sentiasa menghormati orang lama, dan kita orang yang tua ni menyayangi yang muda. Nah, bukan kita tak mau mendidik mereka, kita mau mendidik mereka. Boleh kalau mereka jalannya betul. Sebab saya melihat bahawa kalau ahli-ahlinya terdiri daripada anak muda yang agak well educated, tapi perjuangan kena jelas. Jangan duk maki orang. Sekarang ni mula apa-apa dah mula start maki orang. Anak-anak muda mana boleh begitu. Sepatutnya santuni anak-anak muda, teman-teman mereka, perjuangkan tentang apa yang dialami oleh warga anak-anak muda. Yang saya katakan, bawa motor Lamura lah, bawa motor hantar makanan Grab, tergolek tengah jalan, siapa yang membela dia orang? Tak ada siapa pun nak bela. Mana ada SOKSO, mana ada EPF, kalau sakit apa semua. So sepatutnya itulah yang diperjuangkan oleh muda, bukan memperjuangkan untuk dapat kursi. Daripada 3 minta 4, daripada 4 minta 6, 7. Jadi anak muda lah, tiba-tiba muda sekarang dah gila kursi pula. Nanti takut kursi naik kepala dia. Saya perhati tengok. Saya kata Syed Saddiq ni kadang-kadang itulah ketamakan,
kehalbuan dalam berpolitik ini, bukan itu caranya kan. Jadi saya melihat bahawa dalam keadaan begini parti muda harus lebih berhati-hati dalam menangani politik. Politik ini lautannya luas. Macam mana Ji? Saya kategorikan pemimpin muda ni sebagai seorang yang terdidik, yang terpelajar, tapi tidak terdidik. Nah, saya melihat bahawa saya Saddiq ini dengan kawan-kawannya bukan calang-calang anak-anak yang terpelajar, tapi kenapa dididik dengan ilmu politik yang sebegitu. Jadi kita warga veteran ni pun kita kecewa kalau ada anak-anak muda yang sebegitu. Kita nak didik mereka supaya mereka adalah pewaris yang akan mentadbir negara. Tapi kalau begini caranya, saya kecewa jugalah. Okey Tuan Haji, baik-baik pada calon-calon kita. Saya melihat bagaimana di kursi Dun Mahkota, iaitu di Mahkota Puan Datuk Sharifah Azizah. Sharifah Azizah ni bekas ketua wanita negeri Johor saya. Dan dia pun bekas dia ada di penawar lah ya. Saya rasa dia tak ada masalah. Tak ada masalah ya. Bagaimana di Kemelah? Ini Kemelah ni kontroversi ya tadi. Kemelah saya pun tak dapat peringkat, tak pernah calon secara lebih dekat. Jadi saya tak boleh nak komen. Kemelah MIC. Itu yang agak kontroversi tu. Tapi bagaimana saya katakan, Tuan Haji, kali ini, pertandingan kali ini bukan antara UMNO dengan Pakatan Harapan, bukan antara UMNO dengan Perikatan Nasional. Ini antara Barisan Nasional. Jadi biarlah wajah-wajah yang pendapat MIC itu mewakili Barisan Nasional. Jadi janganlah jadikan titik. Tapi yang paling pentingnya, UMNO memimpin, bukan UMNO dipimpin. Dalam pilihan raya dulu, bila waktu kita kalah, ini Pakatan Harapan memerintah, okey. Parti Peribumi Bersatu ni, PBM, mereka dipimpin oleh Lim Guat Eng. Bukan mereka memimpin Lim Guat Eng. Sebab itu yang saya katakan, kalau pergi ke pejabat Kementerian Kewangan tu, terasa macam pejabat di Hong Kong. Jadi segala keputusan-keputusan Lim Guat Eng itu seolah-olah tidak mampu dikawal oleh Perdana Menteri. Itu yang saya katakan, bahawa mereka dipimpin. Kita sekarang ni kedudukannya dalam Barisan Nasional, kita memimpin, kita menerajui, kita dominan dalam keadaan sekarang ni, saudara. Dan kemudian saya melihat di kursi Gambir, siapa anak muda tu? Saya lupa nama di Gambir. Gambir Syah apa nama tu? Nama Syah? Ya? Syarihan. Syah, dia nak jadi Shahrukh Khan. Kursi di Gambir itu diwakili Syarihan, iaitu seorang peguam. Peguam muda, saya suka. Cuma saya kata wajah dia macam Shahrukh Khan sikit. Cuma jangan pakai nanda sudah lah ya. Ya? So dia amat baik orangnya dan berwawasan, anak kampung yang membina kehidupannya, akhirnya berjaya sebagai seorang peguam. Jadi orang macam ni lah sepatutnya. Jadi kita mengharapkan kalau boleh parti anggota anak mudanya sebegitu. Bukan terus tamak nak jadi wakil rakyat. Belum apa-apa lagi, dah berteriak sebagainya. Jadi kemudian kita pergi ke saya pun dah veteran je. Bila veteran ni, biarlah kadang-kadang ada, kadang-kadang tak nampak. Kemudian kita pergi ke Maharani. Maharani iaitu Ketua Puteri Nur Farah. Nur Farah Samsudin. Tuan Haji kenal ke Tuan Haji? Tak kenal. Tak kenal. Kalau Tuan Haji kenal, masalah Tuan Haji dengan rumah ni. Sebab itu Puteri UMNO. Tuan Haji, muka Tuan Haji masih segak bergaya lagi Tuan Haji. 73 dah. 73 is the numbers oleh Tuan Haji. Macam mana kita politik ini demokrasi is the game of the numbers. 73 boleh berubah 37 Tuan Haji. Bukan saya suka melawak Tuan Haji. Jangan terasa hati, jangan ambil hati Tuan Haji. Rumah Tuan Haji jangan marah kat saya. Saya boleh spy anda. Sebab ini Tuan Haji pun tak kenal. Tapi saya melihat, saya dapat berjumpa dengan beliau. Saya mengadakan wacana dengan beliau dan beliau menzahirkan dalam komentarnya dia kata saya memanglah saya akan berjanji saya akan meneruskan perjuangan ini
InsyaAllah. Tapi saya tengok orangnya cukup menghormati lah. Cukup budaya orang Melayu lah. Ya, saudara. Kemudian daripada saya rasa boleh menang je. InsyaAllah. Marani ya. Marani. Okay. Kemudian daripada situ kita pergi ke Simpang Jeram. Simpang Jeram, Datuk Ayub dia lawan dengan Salahuddin Ayub. Datuk ni Tuan Haji pergi macam mana? InsyaAllah BN boleh. Boleh menang Itu timbalan Presiden Amanah tu. Kemudian di Bukit Pasir Saudara Fazli. Saudara Fazli juga satu orang yang educated, yang saya buat live malam tadi waktu dia berceramah. Tak pernah saya buat live secara begitu. Tapi saya kata saya harus berlaku adil pada pelai-pelai saya supaya mereka dapat memahami bagaimana apa yang dimaksudkan sebagai campaign politik, supaya mereka tahu begitu caranya wakil calon-calon turun berjumpa dengan pengundi. Tapi kebanyakan parti-parti lain tu mereka berjumpa pengundi pun melalui media sosial, dan ada juga yang tak turun pun hantar wakil, tapi macam di Bukit Pasir Saudara Fazli dia turun sendiri jauh. Tuan Haji, saya pergi tempat tu nak sampai pun dekat 40 minit dah dalam gelap. Rupanya itu adalah kawasan Pagu, kawasan mantan Perdana Menteri. Ingatkan di situ ada juga universiti, pusat universiti yang besar-besar, tapi di kampung masih gelap gelita. Itu pun nasib baik tak masuk parit malam tadi. Saya kata ini rupanya kawasan Perdana Menteri. Aduh, cipoi lah kalau gitu perjuangannya. Saya tengok gitu. Betul, saya boleh bercakap sebab saya hadir. Kalau saya tak pergi, saya tak boleh bercakap. Ini saya sendiri pergi gelap dengan jalan tak ada berlampu, jalan kecilnya, kereta nak bersisir pun tak boleh. Ada pula 2 teruk pula tu, ada kawasan duduk bawah jambatan. Saya kata ini kawasan Perdana Menteri dulu yang menjanjikan nak buat apa ini, dewan, 3 buah dewan lah ke Sampagu. Aduh. Jadi sewaktu beliau jadi Perdana Menteri, apa orang Johor dapat, Dok? Masa abang jadi Perdana Menteri, saya rasa tak ada apa-apa. Dapat abang kau je lah. Kerana masa tu dia buat perintah darurat. Ya. Jadi yang peliknya dalam darurat kelang-kelang untuk besar boleh pula operasi. Ya. Tapi lebih pada agenda politik lah. Agenda politik. Itu pandangan orang veteran saya. Bukan pandangan saya selama ini pun saya kata gitu. Bukan kalau saya yang tersilap, tapi macam Tuan Haji Siam ni, dia bersama sebab dia pernah waktu Tan Sri Muhyiddin jadi menteri besar dan melihat perkembangan waktu Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Akhirnya dia kata bila perintah yang ada abah kau kilang-kilang dibuka, gayat dikurung dalam perintah darurat. Itulah keadaannya. Dan saya sendiri melihat, saya pergi ke kawasan Bukit Pasir, saya tengok, Allah kesiannya. Saudara Suhaila Osman, manifesto bukan kitab suci. Bangsa Johor tak akan tertipu dan kena tipu lagi dengan pancing-pancing 22 bulan. Saudara. Ya Suhaila, insya-Allah saya rasa kita sama-samalah berdoa agar kita ni jangan kita buat kerja Tuhan. Kita cuma mampu untuk menegur. Saya hanya sekadar mampu untuk menyuarakan suara rakyat. Kalau pemimpin tak betul, saya kena kata tak betul. Bukan nak membodik. Saudara Putra Puan, alah Datuk, Parlimen Pekan jauh lagi teruk, air pun tak ada, babe. Itu saya tak pergi. Kalau saya pergi, lunyai Datuk Najib saya kerjakan. Tapi saya tak pergi. Saya nampak ada saudara Mustafa Mansur, ada dia pergi waktu tu banjir kawasan Pekan. Saya tak pergi, saya tak tahu. Dan saya harus menghormati pendidikan mereka. Dan saudara, kita mesti terbuka lah. Kan? Cuma saya katakan malam tadi saya pergi situ, masih lagi mantap pemikiran saya dan ingatan saya bagaimana sukarnya. Saya bukan niat untuk memburukkan saudara, tidak. Tapi saya tahu memanglah saya nak marah-marah lah, kan. Saudara Abang Ghani Hashim tak baik. Sebenarnya saya kata, jangan kita wujudkan perkataan kluster mahkamah, rompak penyamun. Itu bukan budaya kita, saudara. Kenapa tidak kita mencari supaya kita menyatakan apa yang nak buat?
It is not apa-apa state ada people punya apa mistake, kita nak tunjal muka orang. Saya nak tanya dengan Tuan Haji Siam, apakah ini budaya politik dulu-dulu menunjal orang? Saya rasa dulu tak ada pula Ya, budaya seperti dia berlaku dalam dunia politik. Semenjak kerajaan apa ni Pakatan Harapan. PS kan, dan diganti dengan PN. Perkataan-perkataan yang orang elok banyak. Jadi terutama sekali daripada apa ni DAP. Ya. Masa kerajaan PN. Jadi ni amat keterlaluan. Ya. Raja rasa patut bukan itu budaya politik kita ya. Budaya politik kita menyantuni rakyat, membawa era pembangunan, berjuang untuk rakyat, bukan untuk makin hamun. Tak gitu Raja? Begitulah. Ya. Kita dekat luar ni pun Ya. perhatikan kalau tengok di parlimen dia ada macam apa ni circus. Kata yang bukan keluar daripada mulut ahli parlimen. Ya. Itu yang kita rasa sebagai apa ni rakyat yang keluar sedih tengok parlimen. Gaji bayar mahal. Gaji lebih mahal daripada orang lama apa ni ahli parlimen dulu. Ya. Bukan saja ahli parlimen, gaji Gaji menteri pun lagi betul. hebat. Betul. Baik Tuan Haji, saya untuk pengetahuan teman-teman yang sekadar penjelasan, sekadar informasi, kawasan Batu Pahat dalam pilihan lepas parlimennya ditandingi oleh saudara Puan Halizah Abdullah daripada Barisan Nasional menentang Muhammad Rashid Kasnon, sekarang ni beliau adalah timbalan speaker daripada Parti Keadilan PKR, serta Datuk Mahfuz Muhammad daripada PAS. Calon UMNO Barisan Nasional Puan Halizah Abdullah cuma dapat 28,053 undi, tapi saudara Mak Rashid Kasnon dapat 45,929 undi. Calon PAS dapat 8,000. Jadi saya melihat bahawa aliran pengundi di Batu Pahat ni rasa-rasa saya dalam 30 ke 40% bukan Melayu. Tak gitu Tuan Haji? Hampir 40%. Bukan Melayu, hampir 40% ya. Jadi dalam PRU 14 kita dapat pengundi bukan Melayu hanya dalam 2% saja. Yang lain dia undi. Yang lain ruyuk. Ya. Saya tengok pula untuk Dewan Undangan Negeri kawasan Penggaram. Penggaram ke Penggarang? Penggaram ya. Calonnya daripada Barisan Nasional Kang Beng Kuan, Gan Pek Cheng dan Ronald Sia Wikin. Pilihan raya dulu Kang Beng Kuan ni dia bertanding bagi pihak Barisan Nasional dapat 9,620. Dia kalah dengan Gan Pek Cheng daripada PKR 17,205. Dan saya nampak kali ini adalah pertembungan untuk balas dendam kali kedua ni. Ini siri kedua ni, pertandingan antara Kang Beng Kuan dan Gan Pek Cheng. Dua-dua, satu daripada MC, satu daripada DAP. Kita tengok mereka bertarung. Tapi saya lihat juga bahawa pengundi-pengundi bukan Melayu pun sudah nampak seolah mau kembali kepada Barisan Nasional. Apa pandangan Tuan Haji? Pada pandangan saya, pengundi bukan Melayu, terutama sekali pada masyarakat kita, masyarakat Tionghoa, hampir daripada 40% dah kembali kepada Barisan Nasional. Okey. Untuk kerusi DUN N24 Senggarang itu dulu calonnya lah Zaidi Jaafar daripada Barisan Nasional menentang Khairuddin Rahim daripada Parti PKR Amanah. Kemudian Dr. Muhammad Ramli daripada PAS. Apa yang dapatan saya bahawa berlaku lompatan daripada Parti Amanah melompat kepada Parti PKR. Rupanya Parti Pembangkang pun ada katak juga di Batu Pahat ni. Ingatkan Batu Pahat ni tak ada katak, tapi kaki katak tu gamaknya boleh buat untuk goreng makan dengan berani gam. Saja saya melawak saja, jangan marah saya. Toke-toke berani gam marah kat saya pula. Tidak itu. So maksud saya bahawa berlaku lompatan katak di Batu Pahat setelah mereka menang, iaitu Khairuddin Rahim
daripada Parti Amanah melompat pada PKR. Jadi kalau tengok gini, kita kalah pun lebih kurang dalam 800 undi saja. Saya rasa dalam PRU yang lepas, Don Senerang kalah kerana masa tu berlaku tsunami politik. Anak-anak muda banyak yang tak bagi daripada BN. Dia dengar hasutan daripada fitnah daripada pembangkang. Dan mengenai calon ahli Dewan Senggarang tu, YB Hairudin yang melompat pada PKR tu, dia berhasrat pada PRU yang akan datang ni, PRU 15, dia nak bertanding Parlimen berdepan dan dia masuk PKR. Oh gitu. Dan dua penggal berturut PKR menangi kursi 150 Batu Pahat. Tapi nampaknya dia pucuk pimpinan PKR meletakkan dia di Don Rengit bertanding di peringkat Dewan Undangan nanti. Okey. Di kawasan Rengit. Kawasan Rengit ni Tuan Haji dulu Datuk Ayub Jamil Barisan Nasional dia menang dapat 9,642. Kemudian Malik Faizal daripada PKR 5,470 dan Muhammad Tumiran Ahmad daripada PAS 2,300. Tapi kali ini ada empat calon, iaitu Dr. Datuk Fuad Zakasi selaku Ketua Bahagian UMNO Batu Pahat, mewakili Barisan Nasional, dan Datuk Ayub tidak bertanding. Khairuddin Abdul Rahim daripada PKR, Muhammad Uzaid Lajis BN, dan Niza Bashir Abdul Karim Bashir daripada Parti Pejuang. Jadi 4 parti bertanding kali ini. So kecil hati tu Datuk Ayub atau macam mana Tuan Haji? Bagi saya, kalau di Don Rengit ni kita tak menghadapi masalah yang suka sangatlah. Ya. Cuma yang saya nampak penyokong pada YB Ayub je lah. Yang YB Ayub tak dapat bertanding kali ni. Dia berapa pegang dia bertanding? Dia 4 pegang. Oh dah lama dah. Jadi dalam semalam saya berbual dengan calon Don Rengit. Kita pujuklah pujuk orang-orang ni, kita dah kenal pasti memang itu tu. Jadi insyaAllah dalam masa 2-3 hari ni, biasalah orang Melayu kita ni kan. Ya. Kalau melaju pun tak lama. Kita telah sapa secara berhemah insyaAllah. Okey. Saudara, begitulah perbualan saya bersama dengan Tuan Haji Siam, wakil daripada veteran Batu Pahat. Saya orang veteran, kena cari orang veteran juga saudara. So perbualan kami menyentuh tentang politik di Johor, tentang gambaran pengundi-pengundi, aliran pemikiran warga bangsa Johor. Orang Johor ni bangsa Johor, dia tak ada kepada orang Johor, bangsa Johor. Kemudian aliran pengundi-pengundi bukan Melayu, kedudukan dan perjuangan. Saya merasakan bahawa pilihan raya kali ini adalah sesuatu yang agak istimewa kerana banyak sejarah akan tercetus di negeri Johor Darul Takzim. Kita jumpa lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.